Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Alhamdulillah, selamat datang. Sekarang ni masa dah pun dah 5.20 dah. Alhamdulillah. Saya harap semoga tuan-tuan yang dapat ikuti ini boleh dengar suara saya, gambar dengan jelas, dan please share kalau boleh, share dengan sahabat-sahabat kita lagi sebelum kita start ni, supaya ramai yang boleh memahami, ramai yang boleh mengikuti perkembangan kita hari ini. Jadi minta tolong share. Ya. Yang kedua, minta tolong maklumkan di tempat anda sekiranya dapat suara dengan jelas di mana anda berada, dan adakah cuaca okey di sana. Tempat saya ni nampak guruh berdentu, tapi dia tu belum hujan lagi. Bagaimana anda di sana? Tolong bagi sikit interaktif sikit dengan saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita punya percakapan ini boleh berjalan dengan elok. Saya harap cuaca elok. Nampak guna semua indikator ni kata cuaca Alhamdulillah elok. Dan saya ucapkan syabas, terima kasih yang mana berkemampuan mengikuti percakapan saya hari ini. Tolong sharekan, yang boleh share lah. Saya harap boleh share, dan saya berharap juga sahabat-sahabat kita di luar boleh mengikuti perkembangan Ma'abillah hari ini. Saya harap cuaca di Indonesia sana pun clear. Semoga sahabat kita, saudara kita di Kuala Lumpur, di Indonesia dapat melihat dengan terang, gambar dengan jelas, dan suara dengan jelas. Saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, hari ini kita cakap atau prinsipal yang kedua. Kalau semalam awareness create kesedaran, tapi kita cakap responsibility yang ini. Tanggungjawab bos, coach dengan klien, coach dengan coaching. Jadi ini quite interesting. Jadi dia ni merupakan satu macam maklumat perkabaran ataupun macam persediaan sama ada dari physical and mentally waktu kita menjalankan course ataupun sebelum kita menjalankan course. Jadi dengan mengetahui maklumat ini, insya-Allah bolehlah membantu dan arti kata mempersediakan diri kita sebelum course dan semasa kita course. Ini juga kalau tak ada halangan saya akan cakap lebih kurang macam itulah, 30 minit ataupun 40 minit, terletak jika ada soal jawab atau ada sahabat kita yang boleh mengikuti live bersama. The core principle of responsibility ini yang dimaksudkan ialah self responsibility. Setiap seorang bertanggungjawab kepada diri dia. Jadi dalam erti kata meaning making terdapat 5 makna yang berbeza mengikut keadaan suasana seseorang. Di samping itu juga seseorang itu bertanggungjawab ke atas apa saja decision yang dia buat. Ya, kunci decision ataupun keputusan tindakan yang dia buat itu adalah tanggungjawab dia. Jadi cara tak langsung coaching ni menggalakkan seseorang jadi independent. Yang kedua moving to self-authoring. Yang ketiga take full responsibility apa saja decision yang dia buat. Saya insyaAllah akan cakap bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris jika adanya orang yang dalam negara yang tidak faham bahasa Inggeris. Jadi terima kasih saya dapat permintaan kalau boleh cakap lebih lah dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, insyaAllah. Dan dari segi yang dikatakan self responsibility ini ialah secara tak langsung menggalakkan kita buat sesuatu keputusan dengan usaha daya kita sendiri. Maksudnya kita boleh tanya orang apa semua, tetapi keputusan kita buat tu selalunya kita sendiri yang buat. Jadi untuk mengatasinya kenalah selalu kita bertanya, kita adakan soalan daripada beri jawapan. Daripada kita beri jawapan ialah sama ada kita menggunakan balik kebelakangan yang keputusan kita buat dan pendapat orang lain. Jadi secara langsung kita tak buat decision dengan sendiri. Sebab tu kita sentiasa kena alert. Tapi dengan sentiasa bersedia.
ikut keadaan. Dan berikutnya, bila kita nak buat satu keputusan pun, atau bila kita nak cipta solution kita, atau kita nak ciptakan keputusan action yang kita nak buat, kita kenalah berfikir jauh dan buat sesuatu untuk kebaikan bersama. Kita ambil responsibility ini seperti kanak-kanak saya semua. Bagaimana kanak-kanak kita berjalan? Masa dia berjalan, first langkah pertama, kedua tu dia jatuh. Okay? Kadang-kadang bila dia jatuh, adakah kita pergi explain kat dia pasal apa dia jatuh? I don't think so. Kita tak explain. Ya. Dan kita tengok dia jatuh, kita tak explain kat dia. Dan kita pun tak pernah ajak dia, langkah kanan, langkah kiri. Kadang-kadang kita sebut je lah, of course lah, kanan kiri. Tapi tak pernah kita tegur bila dia jatuh. Dia pun tak kata apa, dia bangun balik, dia buat lagi. So jadi kanak-kanak pun dah ada satu sifat yang mana dia memerlukan ilmu, knowledge. Dia memerlukan ilmu. Jadi dia kena usaha. And then apa yang dia memerlukan ialah support dan encouragement. Itu lah. Macam ni juga coach, kita akan beri support dan penggalakkan, encouragement untuk dia terus ke hadapan. Inilah salah satu punca source seorang coach dengan dia punya coaching. Alright. Jadi dia tolong, dia bantu, bagi support dan orang kata encouragement. Selalunya apabila berlaku tu tentu dia ada niat nak buat sesuatu, agenda. Dia nak belajar berjalan tu, agenda dia sama. Automatically dia ada tujuan maklumat yang nak buat. Dan kadang-kadang dia ada banyak agenda yang nak buat, multiple. Tapi masa bersembang dengan kita tu, masa tu lah dia akan filter, akan menapis. Mengikut keperluan. Apakah agenda yang perlu, yang paling perlu dan terperlu untuk dia melakukan. Coach ni secara tak langsung dia menggalakkan supaya coachee betul-betul bersedia. Kalau kita tengok dalam sejarah tiap-tiap seorang tu, bila seseorang nak menggunakan tool, apa-apa tool sekalipun dalam menjalankan tugas dan sebagainya, coach dia hanya berpandu kepada proses dia. Itu beza dia. Coach dengan klien dengan coachee. Dan coachee berpegang pada konten. Tetapi sekiranya coach masuk pergi ke konten, kacau kerja coaching, dan coaching itu tak akan berlaku. Bahkan dia jadi consultancy ataupun jadi mentoring. Dia tidak akan, orang kata, mengganggu klien punya tugas. Klien punya tugas ialah menyediakan konten. Coach punya tugas bertanya, memegang proses of coaching. Itu dia. Asas dia. Ya, dalam perkembangan seperti luas ni yang saya terang tadi ni. Jadi coach akan pegang proses. Coach tak boleh kacau dengan mengikuti konten ataupun mengganggu konten peserta, kita punya klien. Jadi maka di sinilah yang saya sebut tadi ni. Semoga kita faham betul-betul tugas kita sebagai coach, apa yang kita boleh buat dan apa tak sepatutnya kita buat. Jadi one, kita faham, mempermudahkan apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Itu overall picture tentang responsibility bila kita jadi seorang coach. Sebab itu kita perlu dilatih, di coach dan dibimbing. To be. Kemudian sebagai coach juga, dia selalunya dia akan bekerjasama dengan coachee. Dia akan bincang, dia cuba mengenal pasti matlamat goal dan apa cabaran dan challenges ataupun halangan-halangan yang perlu coachee itu hadapi dan apakah tindakan yang berikutnya. Itu yang coach dia buat sambil dia bercakap tu, soalan yang dia tanya tu menjurus kepada jawapan penceritaan yang saya bagi tadi. Okey. Overall juga keseluruhan sebagai coach, kadang-kadang dia ada satu macam perjanjian dah. Dia kata kadang-kadang ada follow up, tapi macam saya ni jangan buat follow up because kita coach orang dah dewasa, orang dah berjaya. Dia tak mau pun kita tanya follow up. Dia akan call coach kalau ada apa-apa. Tapi ini ke atas perjanjian, agreement antara coach dengan klien.
Jadi sekiranya masa perbincangan tu klien menghadapi yang kata difficulty, kesusahan nak cari jawapan dan sebagainya, nak move forward, masa itulah proses coaching yang diperolehi yang ada pada seorang coach membantu membuat penyelesaian kepada coaching. Maka teknik percakapan, teknik pertanyaan itu menggalakkan coach menggerak sesuatu pertanyaan daripada pendengaran, penglihatan dan body language dan sebagainya. Kalau tadi general saya terang, ini kita pergi spesifik responsibility. Kemudian dalam segi responsibility tentu coach bertanggungjawab tentang confidentiality. Jaga sulit dan sebagainya. Coach kena jaga. Kemudian coach pun dengan coachee pun sama, kena ikut schedule yang tentukan. Dan sekiranya ada perubahan agenda ke apakah, dia kena perubahan waktu, maka dia kena hubungi coach mengikut mungkin setengah 24 jam, 48 jam dan sebagainya. Sebab tu coach kena belajar mendengar, sebab dia listen deeply, dia dengar sesuatu, sebenarnya apa yang disampaikan yang dia tu beri perhatian, concern ataupun goal yang dia kupas oleh klien kita. Nah, dari itulah maka coach akan inspire, memberi inspirasi kepada coachee terus berusaha mencapai goal dia. Apa saja halangan, masa sinilah cara percakapan coach akan membantu dia untuk cari jawapan. Dan coach kenalah fully present di dalam suasana coaching tu. Dia bersama-sama dengan coaching menjalankan coaching, dan di samping tu dia fokus. Last sekali, dia kena dengar betul-betul apa bincang ini menuju kepada matlamat agenda yang telah ditetapkan oleh seorang coaching. Jadi kalau tuan-tuan yang belajar coach tu mudah ikuti. Kalau baru mendengar ni pun, kalau berminat insya-Allah anda pun dapat. Tapi benda ni tak perlu, tapi tu dia memerlukan praktikal. Sebab tu dia memerlukan logbook, dia memerlukan mentor coach supaya kita boleh bimbing sahabat yang mengikuti kita ni, coachee kita ni memahami. Dan bagi coachee pula, iaitu coach, coachee ataupun klien yang kita coach, dia punya tanggungjawab, dia kena ada sifat terima seadanya, open to learning. Keterbukaan pasal berhubung dengan diri dia, dan juga professional practice yang dia nak selesaikan bersama dengan coach. Jadi tanggungjawab dia juga menjalankan sesuatu yang dia agree, kata apa keputusan dia buat tu, dia akan bincang dengan coach dan dia akan lakukan. Okay. Kemudian selalu coach pula kena open lah, dan coachee ni kena cakap the truth. Kena cakap truth. Kita tak boleh bantu dia kesusahannya. Sebab itu perlu dilatih coach ni. Kadang-kadang kawan tu cerita betul, jadi kita jangan berasa dia buat main-main, teka-teka dan sebagainya. Dan berikutnya, tiap-tiap sesuatu yang dia pergi mendapat dan sebagainya, dia memerlukan encouragement dan support the coach. Dan bila dia berhadapan sedemikian, selalunya orang macam ni dia memang excited, dia nak invite coach. Kadang-kadang sebelum coach tu sejam, 2 jam dia dah ready dah. Kalau di tempat tu dia dah sampai dah. Memang tuan-tuan, dia pun memang motivated, excited dan very focused for coaching. Dan selalunya kalau ada apa cancellation dan sebagainya, dia akan maklumkan kepada coach sekiranya dia memerlukan bantuan ataupun penerangan dan sebagainya. So saya dah cakap lebih kurang 20 minit. Alright, 20 minit. 15 minit saya ingat, 15 minit ataupun 20 minit. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak memerlukan apa-apa pertanyaan, boleh tanya saya. Jadi cara tak langsung, tuan-tuan dapat sikit gambaran. Alright. Jadi dalam satu sudut lagi, apabila berlaku interaksi antara the coach and the client, dia berlaku kata, kadang-kadang macam kita sembang dengan klien, jadi macam bird's eye view relationship. Kita kadang-kadang kita boleh nampak macam kita duk bincang dengan, umpama kita melihat kita duk bincang dengan klien kita. Iaitu satu pilihan dalam segi yang kata dia punya visualization tu. Dia boleh melihat diri, sebab itu dia boleh melihat coachee dalam cakap keadaan relax ataupun tertekan ataupun sedang berusaha mencari jawapan dan mencari perkataan dan sebagainya. Dan daripada situ kita boleh mengetahui cara dia bercakap, pembentukan ayat dan
kebolehan skill yang ada pada coach dan klien. Sebab tu kita kena tengok coach dia melihat keseluruhan orang yang di depan dia tu. Keseluruhan. Dia kena tengok bigger picture dulu baru zoom to a small picture. Kemudian soalan-soalan yang bentuk discovery process lah. Soalan-soalan yang menuju ke dalam pencapaian, dia akan bertanya. Dan sekiranya berlakunya sesuatu yang perlu berbincang dengan lebih lanjut, maka coach guna teknik percakapan yang membentuk soalan. Kadang-kadang dengar macam susah tapi senang dia menjawab. Tetapi apabila kita bertanya seseorang di dalam proses coaching, ya, coaching yang mendengar kita tanya tadi tu, dia akan mendengar seadanya tanpa ada halangan dan gangguan. Tapi sekiranya kita melihat perbincangan antara coach yang coaching tak sama, perasaan coaching yang kita sedang coach dengan kita di luar tengok macam kita being coach, it's not the same. Ingat, sebab masa kita coach dia tu, dia dalam satu suasana mengikut kehendak, keperluan, matlamat yang dia nak capai. Jadi kalau tuan-tuan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan nak share dengan saya rasa pun mungkin seorang dua dah mengikuti sebab hari ini hari cuti. Jadi kalau ada apa-apa soalan sila kemukakan kepada saya, dan kalau boleh minta buat catatan sikit. Kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan tolong share. Saya dah cakap dekat 20 minit. Tolong share. Sekarang saya nampak sikit tadi, bukan nampak macam ada Cik Ismail. Saya tak tahu Cik Ismail. Cik Ismail daripada mana Cik Ismail? Saya nampak macam Cik Ismail tadi. Tapi saya nampak lah, tapi saya tak boleh tengok pasal saya duduk dalam Zoom. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tolong sikit bagi maklumat. Kalau ada apa-apa maklumat lain, sila nyatakan. Hari ini kita cakap, tajuk kita ialah nombor sekali iaitu bohong dan responsibility. Dan kalau sebelum tu, semalam kita cakap awareness. Dan hari ini responsibility sebagai seorang coach, dan juga saya terangkan juga responsibility seorang coach. Jadi hari ini merupakan hari kedua 7 principles dalam coaching. Semalam kita terang macam mana coach pertama kali memberi satu kesedaran. Dan hari ini kita cakap tanggungjawab, responsibility. Dan insyaAllah besok kita akan cakap pasal blame free. Dan masa ni lah coach dan coach tak pernah blame orang lain pun. Dan coach pun jarang-jarang dalam coach dia buat permulaan mungkin lah, lepas tu dia tak blame orang. Because bila dia blame seseorang, I mean dia put certain action tu patutnya orang tu buat, bukan dia buat. Jadi itu merupakan kita blame. Kadang-kadang apa kita buat gagalan pun is about action. Itu memanglah sesuatu yang luar dari dugaan kita tu, kita tak boleh buat apa. Dan the next day kita akan terang pada solution focus. Macam mana kita nak fokus kepada mencari penyelesaian. Itu prinsip yang kelima. Dan yang keenam, bagaimana kita nak challenge. Ada dua challenge. Satu, apa yang dalam suasana masa coaching tu, apa suasana challenge, cabaran yang dilalui coaching. Ya, yang dilalui oleh coach boleh didengar oleh coach. Dan kedua, soalan yang coach akan tanya merupakan satu cabaran, satu challenge kepada coach. Itu kena mempelajarinya. Dan last, tindakan ataupun action. So maklumat yang saya terang kepada tuan-tuan dan puan ni, saya ingat pasal benda ni is practical. Memang practical. Jadi saya ucapkan sabarlah yang mana sahabat-sahabat mengikutinya. Mungkin setengah sahabat sedang bertugas, mungkin you dah share, you dah like, nanti you tengok balik dalam recording. Anda boleh bagi catatan, dan sekiranya ada lain-lain tajuk yang anda ingin ikuti, tolong tulis. Di samping itu juga saya akan buat pengumuman. Kalau tuan-tuan ingin mengikuti kursus certification, coaching certification, sila yang mana saya tahu saya punya Facebook ni, sila PM kepada saya, dan kami akan hubungi kepada anda berhubung dengan coaching certification yang kita sedang dan akan berjalan untuk tahun 2022.
Jadi kalau tak ada soalan, saya mohon maaf. Silanya silap cakap semua itu ada kelemahan saya. Kebenaran semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan percakapan ringkas saya ini selama 20 minit lebih, 20 minit lah, 20 lebih, memberi sikit kebaikan dan berfaedah kepada anda. Dan kalau anda rasa ini very good, berfaedah, please share lah. Sama ada selepas anda tengok recording, masih juga anda boleh share. Ya. Mudah-mudahan benda yang saya cakap ni memberi manfaat kepada semua anda. Dan kalau ada teguran ataupun pembetulan yang perlu dibuat, sila tulis di Facebook saya. Saya akan ambil sebagai satu usaha memperbaiki lagi. Dan ada apa-apa cadangan, saya welcome. Sila hubungi saya, tulis di Facebook. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, esok kita berjumpa lagi. Harap tuan-tuan boleh hubungi saya jika berminat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.